Salam sejahtera, juri yang dihormati dan rakan-rakan peserta. Saya Aina Syukriah binti Sayuti, murid tahun 6 Sidik di SK Paka 3 Terengganu. Berdirinya saya di hadapan anda untuk bercakap mengenai tema Hargai Sawit Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu saya dan ibunya sebelum ini hanya menggunakan minyak sawit dalam masakan mereka dan anda boleh lihat betapa sihatnya saya. Saya dan keluarga tinggal di bandar sekarang, tetapi ibu saya berasal dari ladang pokok kelapa sawit. Saya sering melawan ahli keluarga saya yang tinggal di ladang kelapa sawit. Saya seronok bermain sorok-sorok dengan kawan-kawan di ladang kerana kami boleh bersembunyi di sebalik pokok kelapa sawit yang besar. Saya perlu berhati-hati apabila berada berhampiran pokok itu kerana batangnya mempunyai tepi tajam yang boleh memotong jika saya cuai. Tuan-tuan dan puan-puan, kelapa sawit pertama kali dibawa ke Malaysia pada tahun 1917 dari Afrika. Ladang berskala komersial pertama di Malaysia telah ditubuhkan di Tenamaran Estate di Selangor. Malaysia ialah pengeluar kedua terbesar minyak sawit dan pengeksport utama. Kelapa sawit ditanam di 43 negara di seluruh dunia dan digunakan di lebih 100 negara. Banyak makanan yang kita makan dibuat dengan minyak sawit. Mi segera, formula bayi, campuran kek, keripik kentang, keropok dan makanan ringan yang lain. Minyak sawit diiktiraf sebagai memainkan peranan dalam diet seimbang yang sihat. Kira-kira 90% minyak sawit digunakan dalam aplikasi makanan dan barangan pengguna. Hari ini, industri minyak sawit di Malaysia secara langsung mengkaji lebih 570,000 orang dan menyumbang 21.09 bilion AS dolar kepada ekspor Malaysia. Lebih 39% ladang kelapa sawit dimiliki oleh pemilik tanah kecil. Syarikat perladangan besar dan kecil terdiri daripada beberapa ratus hektar kepada lebih daripada 100,000 hektar. Bertahun-tahun dahulu, Malaysia merupakan pengeksport utama minyak sawit, tetapi kini Indonesia adalah yang pertama. Apa yang berlaku kepada industri minyak sawit kita? Saya berpendapat bahawa kita perlu berhenti membersihkan ladang kelapa sawit untuk membina rumah, kilang dan lebuh raya. Kita perlu tanam semula pokok-pokok lama supaya dapat mengeluarkan lebih banyak tandan dan lebih banyak minyak dapat dihasilkan. Kita juga mesti mempromosikan penggunaan minyak sawit di Malaysia dan di luar negara, antaranya melalui program jelajah ekspor pertanian. Kedutaan kita di luar negara mesti terlibat secara aktif dalam aktiviti ini. Orang ramai mesti tahu kebaikan minyak sawit untuk kesihatan mereka. Di samping itu, kita juga perlu meningkatkan penyelidikan dalam faedah minyak sawit. Dengan cara ini, lebih ramai orang akan mahu menggunakan minyak sawit dan produknya baik di Malaysia maupun di negara lain. Akhir kata, saya ingin mengingatkan semua orang yang mendengar ucapan saya. Gunakan minyak sawit Malaysia, ia adalah yang terbaik untuk kesihatan anda. Sekian, terima kasih.